Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayat ni Allah Ta'ala turun ke keseluruhan, kepada semua orang kafir, sama ada zaman Nabi ataupun zaman terkini. Jangan mengambil mereka sebagai kawan rapat ataupun jangan mengambil mereka sebagai pemimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zirna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna binur ilmik wa ab'idna an-nisyan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-ifadata والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الخير والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ومرضاته وقربه وثوابه آمين. أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada pagi ini kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah SWT. Yang dihormati ahli jawatan kuasa, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah SWT. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah SWT izinkan kita panjangkan umur, sihatkan tubuh badan kita. Alhamdulillah. Dan insyaAllah pada pagi ini kita akan sambung pengajian kita surah Al-Mumtahanah, iaitu wanita yang diuji. Al-Mumtahanah makna dia perempuan yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti biasa kita akan tadabbur daripada ayat ke ayat, insya-Allah. Kita lihat ayat yang pertama, dan pada ayat yang ke-10 kita akan lihat juga di antara asbabun nuzul ayat yang ke-10 nanti, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم
ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang pertama selepas disunatkan kita membaca basmalah, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu, janganlah kamu mengambil, aduwi wa aduwakum, jangan kamu mengambil musuh-musuh aku, wa aduwakum, dan musuh-musuh kamu, awliya, menjadi teman-teman mesra kamu. Maknanya di sini jangan mengambil mereka sebagai teman ataupun jangan mengambil mereka sebagai pemimpin. Minta maaf sesemua pula. Aulia ni makna pemimpin ataupun teman mesra. Allah SWT melarang orang-orang yang beriman, la tattakhidhu, jangan kamu mengambil, aduwi, musuhku, wa aduwakum, dan musuh kamu, aulia, menjadi teman-teman mesra kamu, tulquna ilaihim bil mawaddah. Tu makna tulquna ilaihim bil mawaddah ni kamu campak, tulquna ilaihim bil mawaddah, kamu campak kepada mereka tu kemesraan. Maknanya tuan-tuan semua, ini larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab mereka tu berbeza dengan kamu. Wa qad kafaru, sebab mereka itu sesungguhnya mereka telah kufur, telah ingkar, bima ja'akum minal haqqi, dengan apa yang telah datang kepada kamu daripada kebenaran. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum, mereka telah menghalau kamu, menghalau Rasul dan menghalau kamu. Siapa ni? Iaitu kafir Mekah. Maka di sini tuan-tuan semua, kalau kita lihat kepada kufar Mekah ini, wal ibratu bi umumil lafzi, dan pengajaran di sini ialah nampaknya umum lafaz itu, umum lafaz, la bi khususis sabab, bukan kerana ada sebab yang tertentu sahaja ditentukan kepada satu puak sahaja ataupun golongan tertentu. Bahkan ayat ni Allah Ta'ala turunkan keseluruhan kepada semua orang kafir, sama ada zaman Nabi ataupun zaman terkini. Jangan mengambil mereka sebagai kawan rapat ataupun jangan mengambil mereka sebagai pemimpin. Ini larangnya. Ini sebab itulah kadang-kadang kita tak faham ataupun kita tak temu ayat. Hari ni kita temu ayat dia ni, temu ayat yang mana Allah Ta'ala tak bagi. Jadi kalau kita langgar juga, maknanya kita sudah melanggar hukum Allah SWT. Kerana mereka ni waqad kafaru bima ja'akum minal haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Kerana sejarah orang kafir ni, mereka ni telah menghalau Nabi dan menghalau orang mukmin daripada Mekah. Dan kita lihat hari ni berlaku di Palestin, orang kafir juga yang bunuh orang Islam, Yahudi. Yahudi pun kafir juga. Walaupun nama Yahudi, nama Nasrani, nama apa bangsa selain daripada Islam, nama apa agama mereka selain daripada Islam, mereka ni adalah kafir. Kenapa kamu dihalau Rasul dan orang Islam antu'minu billahi rabbikum? Kenapa mereka ni mengusir, menghalau Rasul? Kerana kamu beriman dengan Allah.
Sebabnya salahnya sebab kamu beriman dengan Allah, ya. Allah ni Rabbikum. Kamu beriman dengan Allah. Allah ni lah Tuhan kamu semua, Tuhan kita semua. Tuhan kita ni adalah Allah. Allah ni berapa nah? Je. Kalau mana kata ada Allah tu ada isteri, ada anak, itu bukan Allah yang sebenar yang mereka kata. Allah ni Allahu Ahad. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati. Sekiranya kamu sungguh-sungguh keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keredaanku, sekiranya in kuntum sekiranya adalah kamu kharajtum keluar berjihad tadi, jihadan fi sabili, jihad di jalanku, makna jihad kerana Allah, wa ibtigha'a mardati, kerana ikhlas nak cari redha Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu membuat demikian. Ada cerita di sini, tusirruna ilaihim bil mawaddah, kamu memberitahu secara rahsia berita-berita Rasul. Tusirruna ilaihim bil mawaddati, kamu ada cerita rahsia-rahsia dalam kelompok orang Islam ni, kamu rahsiakan, kamu cerita rahsia. Wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum, dan Allah Ta'ala sebut ana a'lamu. Allahu Akbar. Wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum, dan sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu akhfaytum, kamu sembunyikan, wa ma a'lantum, dan apa-apa yang kamu nyatakan. Allah Ta'ala sebut aku tahu belaka, mu susuk ke mu tak susuk ke, buat senyap-senyap, mesyuarat, bincang, pakat, semuanya aku tahu semua. Ni sebab dia ada apa ni cerita di sini, dia ada pakat pecah rahsia. Jadi tuan-tuan semua, kita bila mana kita berada di belah orang Islam ni, bila ada rahsia-rahsia yang kita tak boleh nak rahsia kepada orang kafir, di antaranya masalah peperangan, strategi, kekuatan, kelemahan, kita tak boleh nak cerita. Jadi ceritanya di sini ada perempuan yang pada dia cerita kepada pihak musuh, kepada orang kafir, bahawasanya tentera Islam ni akan serang. Kita lihat cerita dia sekejap lagi. Wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil, dan barang siapa di antara kamu melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat daripada jalan yang lurus. Kalau buat lagu tu, maka Allah SWT kata dhalla sawa'as sabil, dia ambil jalan sesat. Jadi tuan-tuan semua, kita kena ingat, ni dia panggil, kadang-kadangnya dia ada kepentingan ni dia tidak niat untuk nak untuk nak menyerang kaum Islam, tentera Islam, tetapi dia nak menyelamatkan saudara mara dia, kenalan dia, sahabat-sahabat dia sebelah orang kafir ni, nak selamatkan. Maka bukan di situ niat dia. Ataupun memang dia ni dia panggil tali baru, tali baru kepada musuh-musuh Allah SWT. Maka Allah SWT sebut faqad dhalla sawa'as sabil, ini dia ambil jalan yang sesat, yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat keterangan dia, insya-Allah. Baik, Allah SWT ni
Tengok, kita lihat kepada huraian. Allah menyeru kepada sekalian orang-orang yang beriman bahawasanya mereka dilarang menjadikan musuh-musuh Allah itu sebagai kawan atau teman setia dengan bermesra-mesra kepada mereka. Sesungguhnya tanda keimanan seseorang itu mestilah membenci musuh-musuh Allah. Tanda iman kita ni, kita kena benci pada musuh-musuh Allah. Tak boleh kita nak berkasih sayang dengan mereka. Kena benci sebab mereka ni musuh Allah. Siapa kata dia tu musuh Allah? Allah SWT sendiri sebut, la tattakhidhu aduwi, jangan kamu mengambil musuh-musuhku, wa aduwakum, dan kamu kena sedar mereka tu musuh kamu juga. Jangan mengambil tadi awliya, kawan rapat, ataupun kawan mesra, ataupun teman setia, ataupun termasuk juga wali-wali, mana pemimpin-pemimpin. Awliya ni mana pemimpin-pemimpin. Kena ingatlah. Tengok, tak boleh ni. Ni bukan perjuangan Islam ni. Tak boleh. Ni bukan nak menegakkan Islam ni. Ini nak menghancurkan Islam. Kita tak boleh duduk di pihak itu. Terpulang kepada kita lah. Kita nak beriman ke tidak dengan ayat ni. Kalau nak beriman, kena beramal. Nak beriman dengan ayat ni, maka kita kena lihat bahawasanya Allah Ta'ala melarang, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-musuhku dan musuh-musuh kamu menjadi teman-teman mesra. Yakni janganlah orang-orang kafir tersebut kamu jadikan kawan dan penolong kamu. Ayat ini merupakan celaan kepada Hatib. Ni cerita dia ni, iaitu Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dan selain daripada mereka, bahwasanya Sarah ni seorang tukar lagu, apa panggil, penyanyi, artis. Sarah ni seorang penyanyi, dan juga dia ni bukan setakat dia ni penyanyi, dia ni juga tukang meratap. Kalau ada orang mati, dia panggil dia untuk upah untuk teriak. Dia panggil tukang meratap. Jadi tukang meratap ni, yang mana dia ni daripada penduduk Mekah, telah datang ke Madinah. Dia ni Sarah ni, dia mari ke Madinah. Dia ni asalnya di Mekah. Dia mari ke Madinah mengadu kesusahan dia. Dia ni susah. Dia kata dia susah. Lepas tu dia ni perlukan kepada bantuan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada anak-anak Abdul Muttalib supaya memberikan bantuan agar dapat memenuhi hajat dia. Tolonglah, Nabi arahkan kepada anak-anak Abdul Muttalib ni supaya tolonglah bapak saudara dia pakat tolong, sebab mereka ni orang yang berpengaruh. Tolong ejah begitu, ejah begini, macam-macam ejah lah bagi kepada Sarah ni. Sebab Sarah ni dia kata dia ni orang susah, mari jauh daripada Mekah. Cerita ni berlakunya di Madinah. Allah Akbar. Baik. Lalu mereka pun mengurniakan perbelanjaan dan pakaian. Jadi pakat tolonglah anak-anak Abdul Muttalib ni, pakat tolong. Tiba-tibanya Sarah didatangi Hatib bin Abi Balta'ah tadi. Hatib bin Abi Balta'ah ni mendatangi Sarah dengan memberinya 10 dinar. 10 dinar. 10 dinar ni banyak. Kalau 1 dinar ni nilai dia seekor kambing. Maknanya nilai sini 10 ekor kambing, 10 dinar ni. Hatib bagi kepada Sarah dan menyeludupkan kepadanya. Lepas tu selit sekali. Selit.
Hatib ni selit kepada sarah surat, pucuk surat. Bagi kepada sarah suatu pucuk surat untuk penduduk Mekah. Wi ke sarah, selit kepada sarah, ni surat sekeping. Tadi aku wi upah kamu 10 dinar ni, mu bawa surat ni. Kandungannya seperti berikut. Kandungnya dalam surat ni. Surat ini daripada Hatib bin Abi Balta'ah. Dia tulis surat ni. Surat ni daripada aku ni Hatib bin Abi Balta'ah. Kepada siapa? Kepada penduduk Mekah. Maka dalam surat ni dia tulis apa? Sesungguhnya Rasulullah ingin memerangi kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memerangi kamu, wahai penduduk Mekah. Nabi Muhammad nak serai kamu. Hendaklah kamu berjaga-jaga. Tu dia pecah rahsia. Hal itu telah dikhabarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Jibril mari cerita kepada Nabi bahawasanya Hatib ni ada selit surat, bagi surat kepada Sarah supaya hantar balik Mekah dengan jumlah rasuah tadi berapa? 10 dinar, 10 ekor kambing. Nilai itu 10 ekor kambing. Kambing ni bukan kambing apa ni? Kambing besar lah. Kambing sedang molek. Dia panggil tu nilai. Kamu tak tahu berapa sekarang ni? Nilai 1 dinar berapa, Ji? Rasa dah 1000 lebih sekarang ni. Nah, 1 dinar ni. Jadi darat lah. Lebih ke 10,000 lebih. Baik. Maka Sarah ni sebab dia ni kan dia declare dia ni susah. Ambil lah. Tak ambil. Jadi bila mana Jibril bagi cerita pada Nabi bahawasanya benda ni berlaku, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam segera mengutuskan para penunggang kuda. Nabi puata hok puak-puak pandang naik kuda ni, atas tentera-tentera, askar-askar hok dia boleh harap, sahabat-sahabat boleh harap. Di antaranya Sayyidina Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, Talhah radhiyallahu anhu, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, Al-Miqdad radhiyallahu anhu, dan Abu Marsid. Jadi Nabi sebut lagu ni kepada sahabat-sahabat ni. Nabi sebut apa? Nabi kata, beredarlah kamu pergi ke satu tempat Raudhah Khakh, tu nama tempat. Sebuah tempat sejauh 12 batu daripada Madinah, mana lebih jauh daripada 12 km lah, 12 batu. 12 batu ni kamu pergi ke jaraknya 12 batu daripada Madinah ni, di satu tempat nama Raudhah Khakh. Di sana Nabi kata, sana bila kamu sampai di tempat di nama Raudhah Khakh ni, di sana perempuan itu sedang berada. Jadi ada orang puan ni, dia duduk sana ni, dia ada membawa surat. Nabi kata dia ada bawa suratnya daripada Hatib yang dikirimkan untuk penduduk Mekah. Maka kamu ambil surat ni, lepas tu lepaslah dia. Kalaulah sekiranya dia enggan, dia tak sih kerjasama, kalau andai kata dia enggan menyerahkan surat itu, kalau dia tak sih bagi, Sarah dia tak sih bagi surat tu. Kalau dia tak nak bagi surat yang dikirim oleh Hatib tadi, maka Rasulullah sebut, maka kamu pancung kepala dia. Lalu para penunggang itu pun semua sahabat-sahabat ni dapat menyusunnya. Boleh cari ni. Bila pergi ke tempat ni,
Raudhah Khakh ni, bila sampai di sana boleh temu dengan perempuan ni, iaitu Sarah. Bila temu dengan perempuan ni, dia menyangkal dan bersumpah. Dia kata dia bersumpah dia tidak ada membawa sebarang surat. Tak ada surat apa. Dia kata dia sumpah, demi Allah apa dia sumpah. Hingga kan mereka hampir sahaja kembali ke Madinah. Hampir-hampir dah nak balik belaka dah. Tak apalah kalau begitu tak apalah kalau begitu, hampir-hampir dah. Tetapi Sayyidina Ali berkata, Sayyidina Ali ni datu Nabi, sahabat Nabi, orang rapat dengan Nabi. Maka Sayyidina Ali kata apa? Sayyidina Ali kata, demi Allah, demi Allah, kita tidak boleh dibohongi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak akan bohong kita. Mesti Nabi tak akan bohong kita. Tak kira Nabi nak bohong Nabi Muhammad, dia Nabi Muhammad Rasulullah, dia tak akan bohong kita. Dan Rasulullah juga tidaklah berbohong. Lalu dia pun menghunuskan pedangnya. Jadi Ali waktu ambil pedang. Bila Ali waktu ambil pedang, Sayyidina Ali ugut menggertak perempuan itu dengan katanya, waktu ambil surat. Waktu ambil surat, kalau kamu tak bagi surat ni, aku akan lucukkan semua pakaian yang kamu pakai ni biar telanjang bogel. Bunyi nak kena telanjang bogel ni, malu maka bagi selalu. Maka perempuan itu pun mengeluarkan surat tersebut. Waktu ambil selalu, dia ambil mana surat, dia selit mana surat dia. Surat ni dia selitnya di sebalik sanggul rambut dia. Nak tunggu tadi molek. Nak tunggu tadi molek. Allah Akbar. Baik. Maka dia pun keluarkan surat tu. Rupa-rupa duduk dalam sanggul ni, sanggul rambut ni. Bila dia serahkan surat tu, apa yang sahabat-sahabat buat? Apa yang sahabat-sahabat buat? Sayyidina Ali buat mana? Hak tadi, hak nasihat Nabi. Nabi sebut apa? Kalau kamu dapat surat tu, kamu lepaslah dia. Lepaslah. Kalau dia tak bagi baru baca. Bila dia dah bagi, jangan baca. Lepas. Maka Sayyidina Ali lepaslah. Surat tu boleh. Jadi bila surat tu boleh, maksudnya maklumat ni tak sempat nak sampai di Mekah. Maklumat secara bersurat. Dia panggil bila bersurat ni, kalau urusan tu maknanya urusan, dia panggil maklumat ni maklumat rasmi. Ada orang cok tanda tangan dia ni surat rasmi ni. Surat rasmi ni. Jadi kalau pakai buah mulut, ni mungkin bagi belawak. Ni ada surat ni. Tengok tarikh. Tengok siapa dia saing, tanda tangan cok. Ada cok Tok Gulu, ada cok Tok Gawa. Ni nak cerita ni. Ni surat rasmi lah daripada Hatib tadi. Baginda pun bila mana surat tadi, perempuan tu dibebaskan dan surat ni diserah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi terima surat ni, maka Nabi panggil Hatib. Panggil Hatib ni. Baginda pun memanggil Hatib dan bertanya, apakah yang menyebabkan engkau berbuat demikian wahai Hatib? Apa ni kamu buat hijau lagu ni? Hijau ni dia panggil macam tali baru. Macam tali baru ni, pecahkan rahsia ni. Jawab Hatib, wahai Rasulullah, saya tidak kembali kufur semenjak saya masih Islam. Saya tidak kufur ya Rasulullah. Sejak saya masih Islam, saya tidak jadi orang kufur, kafir. Dan saya tidak menipu Tuhan semenjak saya bercampur gaul dengan Tuhan. Saya tak tipu, saya tak nipu. Saya tidaklah mengasihi mereka semenjak saya berpisah dengan mereka. Saya tidak kasih kepada mereka orang kafir Mekah ni. Tetapi saya adalah seorang yang sangat rapat dengan kaum Quraisy. Saya ni orang rapat dengan bangsa Quraisy.
Dan bukanlah saya daripada golongan kaum Quraisy. Saya tidak bukan Quraisy, tapi saya rapat. Dan tiap-tiap orang yang bersama tuan daripada kaum Muhajirin itu ada mempunyai kerabat di Mekah, yang mana kaum keluarga dan harta mereka dilindungi. Jadi ada anak beranak duk jaga tu. Bila sebut ada anak beranak di Mekah, jadi bila mereka ni masuk Mekah, anak beranak kawan tu, walaupun dia pergi hijrah dengan Rasulullah pun, dia anak beranak kawan. Jangan duk khianatkan dia. Jadi nyawa dan harta benda dilindungi. Maka inginlah saya kalau ada keturunan saya dapat pula dilindungi dengan perbuatan yang saya lakukan. Jadi ada anak beranak saya tu, ialah anak beranak tidak semua, anak beranak beberapa orang tu dapatlah saya lindungi dia. Sebab dia tahu dah ada maknanya orang Islam ni akan serang dia. Saya tidak sekali-kali melakukannya bertujuan hendak kufur dan murtad. Tak ada niat untuk nak jadi kafir, nak jadi murtad, yakni keluar daripada agama saya. Tak ada niat gitu ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mempercayai, percaya dan alasannya itu telah diterima oleh Nabi. Tiba-tibanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menyampuk, benarkan saya ya Rasulullah untuk memenggalkan leher munafik ini. Mari tugas ni bagi kepada hamba kerak lalu tekak. Tu Sayyidina Umar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia telah hadir, iaitu ikut dalam peperangan Badar. Hatib ni dia pernah pergi dalam peperangan Badar. Siapa tahu, mudah-mudahan Allah mengetahui kedudukannya sebenarnya kepada pejuang perang Badar. Allah tahu dia jual dalam peperangan Badar ni. Lalu kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi, buatlah apa yang kamu suka, sesungguhnya saya telah mengampunkan kamu wahai Hatib. Tak apalah kalau begitu, buatlah apa kamu suka, tak ada masalah. Aku mengampunkan kamu. Maka turunlah ayat, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya. Allah Ta'ala tegur selalu, jangan kamu orang beriman, ni umum ni, jangan mengambil mereka tu seteru aku, musuh aku, dan musuh kamu tu sebagai, dia panggil apa dia, teman rapat, menjadikan teman yang setia. Dalam diterjemah juga dengan pemimpin, awliya, wali-wali ni, pemimpin. Tulquna ilaihim bil mawaddah, yang kamu sampaikan kepada mereka itu berita-berita dengan sebab ada kemesraan. Yakni kamu berkawan dengan mereka dengan cukup mesra dan mempercayai mereka, sehingga kamu siarkan rahsia-rahsia Rasul dan kaum muslimin kepada mereka. Cerita ni ditujukan kepada Hatib. Hatib mungkin Islam dah, memang anak-anakmu sana, ada kamu kenal. Kamu ni dah Islam dah, jangan kamu kasihi kepada mereka tu, sebab mereka tu musuh aku. Bukan nak ayat ke Nabi ni, nak ayat kepada Hatib ni. Ayat ni turun mana tuju kepada Hatib ni, jangan buat kerja lagu ni. Maka nampaknya khusus kepada Hatib, tetapi umum kepada keseluruhan orang Islam. Ya ayyuhalladzina amanu. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan semua, itu di antara, dia panggil di antara sebab turunnya ayat yang pertama ni. Faham cerita, kita faham cerita ni. Jangan pecahkan rahsia. Orang Islam dia kena bersatu, dan apa-apa rahsia di antara orang Islam ni jangan kita sebarkan, walaupun kita ada, dia panggil ada niat-niat sampingnya, tak boleh. Kita kena jaga, terutama duduk dalam jemaah, duduk dalam tentera Islam. Yang jadi rosak kita lihat dulu, bila mana Malaysia dulu boleh kepada penjajah ni, sebab apa? Kalahnya sebabnya ada tali barut. Tali barut ni hantar maklumat.
kita tengok pada sejarah, dan tidak sebut negara lain, negara kita sendiri. Tengok pahlawan-pahlawan kita tertangkap, orang panggil ada perangkap. Sebabnya ada musuh-musuh dia panggil musuh dalam selimut ataupun tali-tali baru. Jadi ini sebagai panduan kepada kita ayat yang pertama, dan insya-Allah oleh kerana dia ada huraian, dia ada cerita, jadi pada pagi ini kita hanya sempat belajar satu ayat sahaja. InsyaAllah pada hari Isnin kita akan sambung tadabbur ayat yang kedua dan seterusnya. Wallahu alam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.